Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Masih lagi di bawah tema penduduk, iaitu pertumbuhan penduduk. Okey, pertama sekali kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ialah pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Maksudnya, dia merujuk kepada pertambahan ataupun pengurangan jumlah penduduk di sesuatu kawasan ataupun di sesebuah negeri ataupun di sesebuah negara. Jadi ada 3 elemen untuk melihat pertumbuhan penduduk. Elemen yang pertama ialah kadar kelahiran, yang kedua ialah kadar kematian dan yang ketiga ialah migrasi. Okay, dalam kita membincangkan pertumbuhan penduduk ni ada dua faktor ataupun kita lihat pertambahan dan pengurangan. Pertambahan merujuk kepada pertumbuhan positif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk positif, iaitu kadar kelahiran tinggi, migrasi masuk tinggi, dasar governance, dasar-dasar yang kerajaan buat, taraf hidup tinggi, taraf pendidikan tinggi, kestabilan politik dan ekonomi, dan pembandaran yang pesat. Manakala bagi faktor pertumbuhan negatif, pengurangan kepada jumlah penduduk, faktornya ialah kadar kematian tinggi, migrasi keluar ramai, dasar kerajaan juga ada dalam faktor pertumbuhan negatif, berlakunya bencana ataupun peperangan ataupun wabak. Bencana contohnya kejadian tsunami di Aceh yang menyebabkan sebahagian besar daripada penduduk Aceh meninggal ataupun mati. Politik yang tidak stabil. Peperangan politik berlaku dalam keadaan yang tidak stabil menyebabkan rakyatnya lari keluar. Kemudahan kesihatan dan juga pembandaran lambat ataupun perlahan. Baik, kita tengok bagaimana kita nak mengira pertumbuhan penduduk. Jadi pengiraan pertumbuhan penduduk ini adalah berdasarkan kepada 3 elemen tadi. Kelahiran, kematian dan migrasi. Kita akan tengok satu persatu bagaimana cara kita nak mengira data penduduk. Okey, secara umumnya ada 3 ni, kadar kelahiran. Formulanya ialah jumlah kelahiran dibahagikan dengan jumlah penduduk dan didarabkan dengan 1000. Untuk kematian pun sama. Jumlah kematian per dengan jumlah penduduk darab dengan 1000. Manakala bagi migrasi bersih, kita ambil migrasi yang masuk tolak migrasi yang keluar. Kita tengok formula yang lebih jelas lagi. Okey, bagi kadar kelahiran, bermaksud bilangan bayi yang lahir setahun bagi setiap 1000 orang. Sebab dia didarabkan dengan 1000 orang. Jadi unitnya adalah orang per 1000. Jumlah bayi yang lahir setahun kita bahagikan dengan jumlah penduduk. Biasanya data penduduk diambil pada pertengahan tahun dan didarabkan dengan 1000. Dengan kadar kematian. Kadar kematian bermaksud bilangan kematian setahun bagi setiap 1000 penduduk. Dinyatakan dalam unit juga orang per 1000. Maka jumlah kematian penduduk setahun bahagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun didarabkan dengan 1000. Hasil dari pengiraan kadar kelahiran dan kadar kematian, maka kita ambil
kadar kelahiran tolak kadar kematian, kita akan mendapat kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Okay? Perkataan semula jadi ni. Sebab dia hanya melibatkan kelahiran dan kematian saja. Kita tengok apakah faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran. Ini faktor-faktornya. Okay? Ini cikgu senaraikan secara ringkas. Tetapi anak-anak pelajar perlu mendalami lagi setiap faktor ni untuk memudahkan huraian. Okay? Yang pertama dari segi kadar kesuburan, fertility. Okay? Katalah di negara tersebut, ramai yang kahwin pada usia yang muda. Maksudnya berada pada tahap kesuburan yang maksima, maka kadar kelahiran akan tinggi. Taraf kesihatan. Taraf kesihatan, kurangnya bayi yang mati semasa dalam kandungan ataupun ibu yang mengandung sentiasa dipantau supaya taraf kesihatannya baik. So itu menyebabkan peningkatan kadar kelahiran. Peningkatan kemudahan kesihatan, program perancangan keluarga. Ini sama ada meningkat atau menurunkan. Okay, kalau di setengah-setengah negara, bila nak mengurangkan kadar kelahiran, bilangan penduduk, maka program perancangan keluarga ni dijalankan secara aktif. Jadi menyebabkan sesebuah keluarga tu dia merancang. Jadi mempunyai bilangan anak mungkin tidak lebih daripada 3 atau 4. Okay. Pengeluaran makanan yang semakin meningkat, makanan yang berzat akan meningkatkan kadar kelahiran dan sebaliknya. Keamanan dan kestabilan politik. Dasar kerajaan. Contohnya kalau negara kita dasar ke arah 70 juta penduduk. Itu dasar kerajaan. Jadi mesti ada langkah dia. Bagaimana untuk mencapai 70 juta penduduk. Dan taraf pendidikan. Taraf pendidikan kita boleh tengok macam mana dia mempengaruhi kelahiran. Kalau dia mengurangkan kelahiran, mungkin taraf pendidikan yang tinggi. Ramai yang kahwin pada usia yang lewat. Contohlah tu. Baik, untuk faktor kadar kematian. Lebih kurang sama je. Cuma dia ada tambah bencana alam yang cikgu dah sebut tadi secara sepintas lalu. Taraf kesihatan penduduk. Bila taraf kesihatan penduduk lebih baik, maka kadar kematian akan berkurangan. Pemakanan yang mencukupi, berzat dan berseimbang. Kemudahan kesihatan, bencana alam. Bencana alam ni dia boleh menyebabkan populasi penduduk tu berkurangan dalam jumlah yang besar. Ini menyebabkan kadar kematian meningkat. Kestabilan politik. Jadi faktor ini mempengaruhi sama ada meningkat atau mengurangkan. Dua-dua kita boleh guna. Okey, seterusnya ialah mengira kadar pertumbuhan penduduk. Okey, yang sebelum ni ialah kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Jadi dia buang perkataan semula jadi. Okey. Apa elemen yang dia guna? Okey, dia ambil kadar pertumbuhan semula jadi tadi iaitu kadar kelahiran tolak kadar kematian. Kita akan dapat kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Untuk dapat kadar pertumbuhan penduduk, maka dicampurkan dengan kadar migrasi bersih. Kadar migrasi bersih itu kita perolehi melalui migrasi yang masuk dengan ditolak dengan migrasi yang keluar. Yang ni. Migrasi masuk tolak migrasi keluar. Okey, contohnya migrasi masuk ke negara kita dari negara-negara jiran yang datang untuk bekerja. Kita tolak dengan penduduk Malaysia yang mungkin keluar untuk bekerja di luar negara. Jadi kita akan dapat migrasi bersih. Apakah faktor yang mempengaruhi migrasi? Nanti kumpulan pertama untuk bahagian B dia akan masuk pada tajuk migrasi. Maka dia akan menerangkan ini dengan lebih jelas lagi. Okay? Cikgu senaraikan secara umum saja.
Itu faktor ekonomi, faktor sosial, dasar kerajaan, faktor geopolitik, faktor bencana alam, faktor ketersampaian dan faktor geobudaya. Okey, kita pergi seterusnya kepada kesan pertumbuhan penduduk yang pesat. Okay, kesan pertumbuhan penduduk yang pesat akan menyebabkan 3 keadaan. Yang pertama ialah keadaan penduduk berlebihan atau lebihan penduduk. Kedua, kurang penduduk, penduduk berkurangan. Yang ketiga ialah penduduk optimum, pada tahap penduduk optimum. Macam mana kita nak mengatakan keadaan ni, penduduk lebih, kurang dan optimum? Okay, kita tengok dia berasaskan kepada apa? Okey, dia berasaskan kepada daya tampung negara. Okey. Maksudnya keupayaan sesebuah negara dari segi apa? Sumber alam, sosial dan ekonomi untuk memenuhi keperluan penduduk. Apa dia sumber alam? Keluasan tanah, bahan mineral yang ada di kawasan tersebut, di negara tersebut, bekalan air bersihnya, sumber kayu, sumber perikanan, sumber tenaga. Itu adalah sumber alam. Dari aspek sumber sosial ialah peluang pekerjaan, perumahan, kemudahan kesihatan, kemudahan pendidikan, kemudahan awam dan juga kemudahan asas. Dari segi ekonomi, okay, kita tengok pendapatan negara. Adakah mencukupi untuk mengurus, untuk pembangunan dan juga untuk kebajikan rakyat dia. Okay, kita pergi kepada yang pertama dulu. Okay. Konsep penduduk iaitu penduduk berlebihan atau lebihan penduduk. Apa maksudnya? Jumlah penduduk yang ada di sesebuah negara melebihi kemampuan negara tersebut atau melebihi daya tampung negara. Tadi cikgu dah jelaskan apa daya tampung negara yang melibatkan 3 tadi. Okey, sumber, sosial dan ekonomi. Okey, jadi jumlah penduduk melebihi keupayaan sumber semula jadi negara. Jumlah penduduk melebihi keupayaan dari segi sosial untuk menawarkan pekerjaan, pertempatan, pendidikan, kesihatan. Sama juga melebihi dari segi keupayaan ekonomi negara, perbelanjaan negara tak mencukupi kalau dibandingkan dengan pendapatan negara. Bila ini berlaku, maka dia berada dalam kategori penduduk berlebihan. Ini contoh contoh di negara jiran ni, okey, penduduk yang ramai, jadi kita akan tengok apakah ciri-ciri ataupun tunjuk negara yang mengalami lebihan penduduk. Ini yang kita akan nampaklah ciri di negara yang mengalami lebihan penduduk. Apa dia? Kadar pengangguran tinggi. Kadar kemiskinan tinggi. Negaranya dikategorikan sebagai negara mundur. Kadar celik huruf rendah. Maknanya ramai yang tidak ke sekolah. Keciciran dalam bidang pendidikan. Kepadatan sangat tinggi. Kepadatan penduduk di sesuatu kawasan sangat tinggi. Dan menyebabkan masalah sosial yang banyak, yang serius, yang tidak terurus. Akan wujudnya penduduk yang tinggal di kawasan setinggan. Penduduk tidak mempunyai rumah. Taraf hidup rendah. Taraf kesihatan penduduk juga rendah. Jadi ciri-ciri ini menunjukkan lebihan penduduk. Sebab sumber yang ada di negaranya tidak dapat menampung dengan jumlah penduduk yang terlalu ramai. Jadi kita boleh tengoklah contoh negara Indonesia, China. China tak semuanya lah. Kemudian India, Sri Lanka.
Okey ya, ditunjukkan tadi China, India, Indonesia, Ethiopia. Itu negara yang mengalami lebihan penduduk. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya lebihan penduduk? Ini adalah faktornya ya. Yang pertama kita tengok kalau keadaan pertumbuhan penduduk semula jadi. Pertumbuhan penduduk semula jadi dia duduk kat sini. Yang cikgu bulatkan yang kuning. Kadar kelahiran tinggi, kadar kematian rendah. Jadi kalau ditanya ni kita boleh ambil balik faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran tinggi. Tadi kenapa? Tahap pendidikan yang rendah. Kadar fertility, kesuburan tinggi. Kita boleh ambil balik yang tu. Pembangunan lambat dan perlahan. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan perlahan. Mungkin juga berlaku migrasi antara bangsa masuk ramai ke negara tersebut. Teknologi mundur. Ini kita kaitkan dengan taraf pendidikan. Sumber asli yang terhad. Tidak diteroka. Khususnya negara miskin. Dia tidak dapat menyediakan kemudahan-kemudahan asas kepada penduduknya. Mungkin juga disebabkan oleh politik yang tidak stabil. Bila politik tidak stabil boleh mengganggu pembangunan negara tersebut. Baik, kalau kita tengok di sini, penduduk berlebihan ni ada kesan positif dan negatif. Apa positifnya? Dari segi tenaga buruhnya ramailah. Dia ada aset negara, tenaga buruh ramai. Saiz pasaran domestik memang akan besar. Permintaan terhadap barangan akan tinggi. Maka ia menggalakkan ekonomi. Pertahanan negara, dia ramai rakyat dia. Boleh jadi askar, tentera dan sebagainya. Dan menggalakkan pembangunan. Bila dia ada tenaga buruh, maka dia boleh menggalakkan pembangunan. Walau bagaimanapun dia ada kesan negatifnya. Iaitu tekanan terhadap sumber. Mereka akan menggunakan sumber secara maksima. Kemerosotan dan kerosakan sumber alam. Ini kesan dia. Daripada tekanan terhadap sumber, maka boleh menyebabkan kemerosotan dan kerosakan sumber alam. Kadar kemiskinan tinggi. Masalah sosial akan menjadi serius. Seperti tadilah yang cikgu sebut, setinggan, pertempatan tu. Kesesakan lalu lintas. Menggalakkan migrasi keluar. Dan juga pergerakan penduduk dari desa ke bandar akan jadi tinggi. Negara akan menjadi mundur, politik menjadi tak stabil dan berlakunya kekacauan. Jadi bagaimana cara negara yang berlebihan dia nak mengawal pertumbuhan penduduk ni? Ini antara langkah-langkah lah. Kita boleh tengok lagi langkah ya. Lebih banyak lagi antaranya dasar kerajaan. Kerajaan itu memainkan peranan menyekat pertambahan penduduk. Contohnya menaikkan cukai pendapatan ikut bilangan anak. Contohnya negara Singapura, dia hadkan satu keluarga hanya ada seorang ataupun dua orang anak saja. Anak yang lebih akan dikenakan cukai yang tinggi. Jadi secara tak langsung, ahli keluarga tu dia tak akan menambahkan bilangan keluarga dia. Dasar zero population growth. Populasi pertumbuhan penduduk yang kosong. Ini China dia mengamalkan dasar ni. Dari segi apa dia bagi? Keutamaan memiliki rumah, beasiswa, kemudahan dan subsidi rawatan. Maka ini akan mempengaruhilah penduduk dia supaya tidak menambahkan lagi bilangan ahli keluarga. Kemudian mengadakan kempen. Ini yang paling berkesan lah. Terutamanya di China, dia menggalakkan amalan perancangan keluarga. Selain itu, dia juga boleh mengawal pertambahan penduduk melalui teknologi mengawal kelahiran. Macam cikgu sebut tadi, perancangan keluarga.
ataupun mengadakan kempen berkeluarga kecil ataupun memperbagaikan sektor ekonomi. Jadi ini akan menambah peluang pekerjaan. Jadi taraf hidup penduduk boleh meningkat, menambahkan hasil negara dan juga pengeluaran makanan. Maka kalau cukup, dia tak sampai kepada tahap lebihan penduduk. Okey, kita pergi kepada yang kedua iaitu kurang penduduk. Okay, apa maksud kurang penduduk? Jumlah penduduk yang sedikit berbanding dengan sumber yang ada. Sumber itu kita rujuk kepada daya tampung negara lah tadi yang kategorinya 3 tadi. Sumber alam, sosio dan ekonomi. Jadi jumlah penduduknya sikit. Tapi yang 3 aspek tu ditawarkan dengan nilai yang tinggi. Okey, apa kesan penduduk berkurangan? Ini salah satu gambar menunjukkan akan banyak kawasan-kawasan tanah menjadi terbiar. Pembaziran sumber. Tanah terbiar banyak. Tidak ada tenaga buruh yang nak mengusahakan. Sumber banyak, mineral banyak tapi tidak ada tenaga buruh untuk meneroka. Upah buruh tinggi. Jadi upah buruh akan jadi tinggilah sebab pekerja tak ramai. Dan kesannya adalah taraf hidup penduduk di sini akan menjadi tinggi sebab pendapatan per kapitanya tinggi. Ini memberi kesan lah. Saiz pasaran domestik kecil sebab kurang pembeli. Tak ramai penduduk. Biasanya negara ni negara yang maju. Maka dia akan melanjutkan umur persaraan. Sebab kalau yang biasa 55, mungkin dia boleh lanjut sampai 60, 70. Untuk mengatasi masalah kekurangan buruh. Dan juga dia akan mengalami ketidakseimbangan demografi. Sebab negara ni biasanya taraf hidup tinggi, maka taraf kesihatan pun baik, maka penduduk tuanya ramai. Faktor penuaan dia tinggi. Jadi bila penduduk tua ramai, maka negara ini akan mengalami kekurangan tenaga kerja yang efektif. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ialah penduduk yang seimbang. Apa maksud yang seimbang? Guna istilah penduduk optimum, iaitu jumlah penduduk yang seimbang dengan daya tampung sumber alam dan daya tampung negara. Sama banyak jumlah penduduk dengan sumber yang ada tu boleh dikatakan seimbang. Ini antara negara ditunjukkan. Jepun. Dia boleh menampung. Dia ada kepakaran, ada teknologi yang tinggi. Biasanya ni negara yang majulah. Negara Sweden. Ditunjukkan ni di Sweden. Kalau di Asia, negara Jepun. Apa ciri negara penduduk optimum? Pendapatan per kapita penduduk tinggi. Taraf hidup penduduk dia tinggi. Kemudahan asas negara sangat mencukupi. Kemudahan awam negara mencukupi. Guna tenaga penuh. Guna tenaga pun digunakan secara maksimal. Maksudnya tidak ada sangatlah pengangguran yang berlaku di negara tersebut. Jadi kita boleh tengoklah. Ini Jepun. Dia menggunakan sumber tanah semaksimalnya. Kamu nampak ni. Padat tetapi dia walaupun padat tapi dia mempunyai sistem pengangkutan, sistem jaringan pengangkutan yang sangat baik, sangat moden. Kita tengok apa dia. Ciri dia kadar kelahiran rendah, jangka hayat panjang, kualiti hidup tinggi, kadar upah yang tinggi tadi. Teknologinya tinggi. Negaranya maju. Ini negara industri dan juga perkhidmatan dan pemeliharaan alam sekitar yang baik. Ini contoh Jepun. Ini adalah ciri-ciri negara penduduk optimum.
Kadar kelahiran memang rendah. Jangka hayat penduduk dia panjang. Boleh mencapai 80, 75. Kualiti hidup memang tinggi. Mampu untuk hidup dengan gaya hidup yang moden, yang mewah. Sebab upah dia tinggi. Jadi ini memberikan kuasa beli yang tinggi. Negara ni mempunyai teknologi yang tinggi. Dan dikategorikan sebagai negara maju. Ini yang cikgu tunjukkan sistem pengangkutan di negara yang penduduk optimum tadi. Dia maju. Ya. Jadi tidak berlakulah masalah kesesakan lalu lintas. Tidak berlakulah masalah setinggan. Tidak berlaku. Ini di Sweden dan Denmark. Dia ada terowong. Ada jalan kemudian terowong. Canggihlah, moden kata. Ini Jepun. Kehidupan moden di Jepun. Jepun, Sweden, itu adalah negara-negara yang berada dalam kategori penduduk optimum. Jepun penduduknya ramai, tetapi disebabkan daya tampungnya dapat menampung dengan jumlah penduduk yang ramai, maka dia berada dalam kategori optimum. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jadi cikgu dah terangkan tentang yang pertama, cikgu simpulkan. Yang pertama ialah tentang pertumbuhan penduduk. Apa maksud pertumbuhan penduduk? Pengurangan dan pertambahan penduduk. Kemudian bagaimana kita nak mengira pertumbuhan penduduk itu? Yang berasaskan kepada 3 elemen utama. Kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi. Kemudian cikgu sentuh juga ada 3 keadaan tentang pertumbuhan penduduk, iaitu lebihan penduduk, kurang penduduk dan penduduk optimum. Ada setiap elemen tadi, setiap jenis penduduk tadi, pertumbuhan penduduk tadi ada ciri-cirinya. Jadi cikgu harap anak-anak dapat jelas untuk tajuk pertumbuhan penduduk. Sekian, terima kasih.